Okey, bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syu'ara. Betul tak eja macam ni? Surah Asy-Syu'ara. Ayat 80. Tapi kalau kita 80. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saya tulis bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Betul tak yashfina? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Subhanallah. Yashfin. Fahuwa yashfin. Maksudnya, Encik, warna biru tak ada. Sini. Okey, subhanallah. Maksudnya ialah dan apabila, ini dan ni, wa iza, dan apabila aku sakit, fa, maka, huwa, dialah, iaitu Allah, dialah Allah, yashfin, yang menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang maha menyembuhkanku. Subhanallah, Allahu Akbar. Indah kan? Tuan-puan, kadang-kadang saya baca doa ni bukan sebab sakit fizikal je. Contohnya sakit hati, tengah sedih, tengah sempit dada, tengah stres, tengah sedih dengan seseorang. Wa idza maridtu, apabila aku sakit ya Allah, aku sedang sakit, hatiku sakit sangat ni ya Allah, sedih sangat, perit sangat. Fahuwa yashfin, dan engkau lah yang maha menyembuhkanku. Subhanallah. Sebut sampailah rasa lega, sampai kita menangis. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Hanya Allah lah yang menyembuhkan rasa sakit hati kita, rasa sakit fizikal kita. Kerana hakikatnya kesakitan itu datangnya daripada Allah. Perantaraan sahaja. Kanser tu perantaraan, COVID itu perantaraan, sakit kepala itu perantaraan. Manusia menyakiti kita juga perantaraan. Hakikatnya Allah izinkan perkara itu berlaku kepada diri kita untuk Allah melihat bagaimana respon kita apabila kita diuji Allah. Adakah kita menyebut dan memanggil dan meminta dengannya? Bayangkan bila kita tengah sakit, kita terduduk, kita sebut, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, engkaulah yang menyembuhkanku. Subhanallah. Kalau siapa yang tak tahu nak baca ayat mana ketika sakit, anda boleh sebut Allahus Samad, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ataupun kita dalam keadaan perit, sedih, dikhianati, difitnah, ulang-ulang baca surah Qul Huwallah. Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah Allah itu satu. Maksudnya Allah itu satu, Tuhan itu satu. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan itu Allah. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Allah lah tempat meminta pertolongan, tempat mengharap. Allahus Samad. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bayangkan kalau kita panjat pokok kemudian kita nak jatuh. Bila kita jatuh, kita pun berpaut pada satu dahan yang terakhir sekali. Dahan yang terakhir sekali. Dahan yang terakhir. Pokok tu pula tinggi. Dan kalau dahan tu patah, maksudnya kita akan jatuh sebab dah tak ada dahan lain dah. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kalau jatuh di pokok yang atas, contoh pokok yang tinggi lagi, kan?
Contoh, ini contoh saja. Kita nak berhenti dah ni. Ini pokok. Ini saya bagi perumpamaan saja. Ada banyak dahan, ada banyak dahan, ada banyak dahan, ada banyak dahan. Kita pun jatuh. Kalau jatuh di sini, kita rasa okey, ada lagi pokok di bawah. Ada lagi dahan di bawah, ada lagi dahan di bawah. Kita jatuh kat sini. Lagipun kita masih berdiri, kemudian kita masih lagi ada dahan kat atas, lepas tu kita berdiri kat sini. Kan, kita berdiri kat sini. Kita mesti rasa lega. Encik, dia orang nampak tak ni? Kita akan rasa lega kan bila duduk di sini. Betul tak kita rasa lega? Sebab apa? Kita rasa, lega. Sebab apa? Jatuh atas dahan ni, kemudian ada tempat berpaut pula kat sini. Lega. Kita kata, lega. Sementara tunggu bantuan, kita tunggu. Tiba-tiba, masa rasa lega ni, kita doa juga dengan Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Tapi, masih ada rasa lega sebab ada lagi kayu dan ada tempat berpaut dan ada lagi dahan bawah ni. Ada lagi batang, ada lagi dahan bawah ni. Kita rasa lega. Kita panggil tolong, siapa-siapa, anyone tolong kan. Masya Allah. Kemudian tiba-tiba patahlah dahan ni, patah. Lepas tu atas ni pun patah, kita pun bertahan. Lepas tu kita jatuh, bertautlah pula di sini. Subhanallah, bertautlah pula di sini. Dan masa ni dah tak ada dahan apa-apa. Dan kemungkinan besar kalau jatuh tak tahulah selamat ke tidak. Masa ni tingkatan pergantungan kita kepada Allah jauh lebih tinggi berbanding ke atas ni. Mesti jauh lebih tinggi. Sebab apa? Dah tak ada tempat dah nak bergantung. Ini jelas tempat bergantung. Dan kemungkinan masa ni lah betul-betul nekat bulat pergantungan. Ya Allah, hanya kepadamu tempat aku bergantung. Ya Allah, hanya engkau boleh tolong. Ya Allah, engkau lah yang maha menyelamatkan. Ini, bila kita berada di pergantungan yang terakhir ni lah, baru betul-betul sepenuhnya, khalas, ikhlas sungguh-sungguh. Masa ni, kita masih lagi rasa bergantung kepada dahan. Masih lagi rasa bergantung selamatnya kita ni sebab ada dahan kat bawah, ada dahan kat atas. Selamat ni, tunggu lama sikit pun tak apa. Tapi bila dah sampai di sini, kita dah rasa, tidak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan kita kecuali Allah. Allah berkuasa menguatkan dahan ni, walaupun dahan ni mungkin lebih halus daripada atas ni. Allah maha berkuasa. Masa ni bulat sungguh kita mohon tolong dengan Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ketika itulah saya melihat sebagai kesimpulan, apabila arwah ayah kata sakit ni mungkin tak disembuh, doktor, saya bayangkan tuan-tuan sekalian, saya dengar masa tu sendiri, pernah ada doktor, ada setengah doktor kan dia tak berlapik, dia direct. Sebenarnya tujuan doktor direct supaya kita semua bersedia. Tapi ketika, ialah bila kita tanya, arwah ayah pun tanya doktor, macam mana keadaan saya selepas daripada operation. Doktor tu kata, doktor tu jawab direct. Kalau ikutkan sebenarnya dah tak ada harapan dah ni. Mungkin dalam, tak lama dah ni. Pakcik memang dah tak lama. Saya pun tak nak jangkakan berapa. Allahu Akbar, bayangkan masa tu ayah saya terus menangis. Kemudian ada doktor lain pula datang. Contoh kan doktor yang lebih berhemah sikit datang. Bila ditanya macam mana, insya-Allah keajaiban boleh berlaku. Insya-Allah mudah-mudahan pakcik sembuh kembali. Namun apa pun berlaku, bersedialah. Subhanallah, dua-dua doktor Islam tapi cara pendekatan yang berbeza. Saya tengok penting sangat orang-orang yang dah hujung hayat dia ni, dia bukannya mengharap sembuh tau. Dia ingin mengharapkan masih ada ruang untuk dia melalui hidup-hidup dengan penuh makna. Subhanallah. Dan memberikan bukan harapan sembuh. Dia tahu dia tak boleh sembuh sebab doktor dah cakap lah begini-begini. Tapi kurang-kurangnya ada ayat yang menguatkan dia. Masya Allah. Subhanallah. Memang sakit tu tak boleh sembuh. Walaupun minta fahuwa yashfin sembuh. Tetapi Allah mengangkat rasa sakit tu. Dalam sakit yang teruk tu, Allah boleh angkat rasa sakit dan boleh tidur. Bila saya tengok ayah tidur, tenang, subhanallah, saya rasa Allah mengangkat sakitnya. Maksudnya Allah mengangkat sakit kita, seseorang itu, bukan bermaksud sembuh semata-mata. Tapi Allah mengurangkan rasa sakit yang sepatutnya sakit lebih dahsyat. Allah mengangkat rasa sakit sampai dia boleh tidur. Subhanallah, dia boleh lupa sekejap sakit dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Sehinggalah bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dosa. Itu kan hadis Nabi. Sesungguhnya Allah menguji kan, tidak ada
sakit dan sekian, sehinggalah Allah membersihkan dosa dan dia kembali berjumpa dengan Allah dan keadaan dibersihkan dosa. Subhanallah, alhamdulillah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita kuat untuk menghadapi segala ujian Allah. Allah lah tempat bergantung. Terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.